Assalamualaikum. Okey, kita jumpa lagi setelah lama tak berjumpa di dalam channel, ya, Musrat Channel. Tapi channel ni itulah, memang channel ni nama saya, so jadi tinggallah saya seorang hari ni. Saya pun tak tahulah, ni dapat WhatsApp berapa kali dah, tunggu lalas. Dia kata dia nak bawa diri. Kawan baik saya ni si Roko, dia nak beralih bidang. Nak beralih bidang semenjak filem Mat Kilau meledak di pasaran. Dia kata dia berangan nak belajar ilmu persilatan lah, apalah, nak beraksi di layar perak. Kan? Macam itulah, jadi entah ya entah tidak tu. Sebab lama sangat dah saya tunggu. Macam itulah, jadi saya harap dia akan sukses lah dengan bidang dia satu hari nanti. Kan? Amboi. Nak handle seorang nampak kan? Bukan nak handle seorang. Ramai sangat kita punya followers rindu. Aduh. Kenapa? Hey, apa kabar? Hey, ini macam boleh kerja ke? Tengok ini orang boleh kerja ke? Baik ya. Baik ya. Alhamdulillah. Jangan berdiri. Sana tu, ambil bangku tu jauh tu. Kita mulakan kembali. Tak sangka kan saya ada kan? Ni rinduan jadi kenangan. Walaupun saya sekarang fokus belajar silat. Tentu. Tapi datang juga. Ambil bangku dulu, Kita kembali lagi. Hus. Alhamdulillah. Lama tak duduk atas kursi ni. Betul. Kan? Berbulan lah. Sebulan, sepurnama, dua purnama. Dekat 3 bulan lah. Yelah, betul lah. Minta maaf lah. Okey, so jadi kawan-kawan, kita dah kembali. Kita kembali. We are back. Ni episod yang berapa ni? Saya sampai dah lupa dah. Tak ingat 17 rasanya. Ya ke? Tak pernah kira, tapi rasanya komen dia orang ni, bila episod 17? Bila episod? Okay. Mungkin betul. Mungkin 17. So jadi kita hari ni berhasrat untuk continue apa yang tertangguh Ya, betul. Kita memang plan ni tak ada penghujung punya konten ni. Man. Tu lah, tapi kena bagi tahu orang kenapa lama menghilang sebenarnya. Diorang tahu saya ada. Ya. Diorang tak tahu kenapa awak tak ada. Saya SB pun saya mendiamkan diri. Pasal apa? Pasal saya sebenarnya masuk hospital. Tu sebenarnya. Lama kena operate kaki. Tukar kaki ke apa? Ada adjust sikit lah. So biar lari lebih kencang. Tapi bukan gout, bukan kencing manis. Ini penyakit ni misteri ya. Kita pernah bincang tadi misteri yang scientifically ni dia tak ada cerita, dia tak nak mengaku. Tak nak mengaku. Sebab dia pun jadi bahan uji kaji katanya. Saya jadi bahan uji kaji di hospital. Gede dapat duit RM50. Royalty. Begitulah jadinya. Pasal terlalu misteri penyakit tu. Misteri. Jadi kaki kena potong sikit, dia punya ni berlubang baiknya. Nak tunggu dia tutup lubang tu ambil bulan. Masa lah, kan. Ambil masa. Jadi doakan cepat baik. Roko akan sambung lagi kita punya channel. Betul. Sebab diorang ni memang tunggu kita punya sambungan demi sambungan. Ya. Kan? Betul. So jadi harap-harap lepas ni support kita lagi. Jadi kita akan sambung channel kita supaya lebih kerap. Betul. Dan sebab dalam sikit waktu lagi ni pun kita akan jumpa orang dengan konsert dan sebagainya kan. Betul. So sekarang makin rancak konsert ya? Makin rancak. Rata-rata tengok konsert sana sini, sepanjang awak tak ada tu saya layan konsert je. Dari konsert M. Nasir, konsert siapa lagi ada tu, Search hari tu pergi kan? Search semua. So, jadi banyaklah konsert meriah. Nasir itu pergi. Kita sakit hati tengok kan. Kembara tu. Best. Syok. Nampak macam duduk depan sikit Sebab Rabun. Kalau bagi jauh-jauh nanti kena bawa teropong. Rabun bukan milah binti Rabun bukan. Bukan. Itu kawan saya kat
kat Simpang Renggam tu. Simpang Renggam Milah binti Rabun. Ada juga orang pakai nama Rabun. Wak Rabun. Tapi sebenarnya dia tulis Rabun. Tak tahu kalau sebenarnya Rabuan ke apa Mungkin kan. lah. Kita tak tahu apa sebab dia pilih nama tu. Itu semua terlalu misteri. Terlalu misteri. Okey, tuan-tuan dan perempuan. Hari ni saya sebenarnya malah nak main muzik, main gitar Pasal kita nak bicara pasal tadi tu kenapa kita hilang, kenapa lama kita menyepi apa semua kan. Tapi sepanjang dia menyepi pun industri kita tetap jalan. Dan ada gejolak sikit-sikit, itu biasa kan. Kadang-kadang jadi tular sesuatu isu kan. Tapi industri kita kena support. Bila kita tak support industri kita, dia akan hilang kemeriahannya. Dia jadi tak meriah nanti. Kita boleh jadi sunyi nanti. Sepi, sendu. Sebab itulah Datuk Alip Sukri ni dia support industri. Dia produce lagu baru kan. Bagus. Betul. Bagus. Tapi kena bila bikin benda seni ni, kita tak boleh buat dengan suka hati. Saya pernah dengar tu. Itu words paling berantu dalam lagu Percayakan Siti. Lolok. Lolok punya words. Lolok pun dah cakap. Lolok dah pesan dah. Tu tahun bila tu? Itu tahun 2003. 2003 dah pesan. Bukan boleh suka hati. Mau bikin benda seni, bukan boleh bikin dengan suka hati. Macam tu. Maknanya, yalah. Janganlah ni kita pastikan dia ada seninya. Seni, jangan sampai Datuk Awi hantar. Jadi kita sama-sama. Kita nak meriahkan, kita kena angkat dia punya kedudukan seni, industri seni kita. Jangan biarkan dia ke depan, ke bawah kan. Okey. Kan itu penting sebenarnya. Okey, sebenarnya dalam tempoh kita bercuti ni kan, hot lagu Tiara kan, di cover oleh penyanyi seberang. Macam mana, apa pandangan anda sebagai artis tempatan ni? Okey, kita ada pandangan yang berbeza antara kita dengan orang ramai. Tapi kalau komposer lagu tu sendiri, sebenarnya bagi dia itu akan menyebabkan lagu tu lebih tular ataupun tular semula. Itu akan menyebabkan pendapatan dia akan meningkat balik sebenarnya. Positif lah benda tu. Positif lah. Jadi biasanya komposer dia tak akan tak kisah. Dia tak kisah pun sebenarnya. Lagi suka. Dia akan lagi suka sebab dia akan menambahkan lagi pendapatan dia sebenarnya. Tapi yang cuma sebagian netizen pun ada hak. Jadi kita jangan perlekehkan juga pendapat orang ramai ni. Sebab diorang ni lah supporter. Diorang ni lah yang menyebabkan industri muzik kita disambut. Kalau kita buat sendirian, macam kita hulur tangan kita tak disambut. Kan? Jadi macam apa, kita nampak benda tu macam tak ada sambutan. Macam kita buat nanti macam syok sendiri kan. Dan dia tak akan pergi lebih tinggi kalau macam tu. Itulah perumpamaannya. Maknanya yalah. Kita tak ni jelas sebab ramai je netizen yang dia tak suka. Maknanya yang rock ni lah, yang kental rock ni dia kata, apa ni dia lelehkan dia, rosakkan lagu kata dia. Dia rasa tapi dari sudut ini lain pula, baguslah. Maknanya lagu kita dia orang selagi appreciate. Pada saya dia selagi dalam nada yang betul kan, nyanyi tak sumbang, pada saya okey. Sebab kalau kita masuk bidang nyanyian, kita perlu menyanyi dengan teratur, dengan harmoni. Kan? Jadi menyanyi ni sebenarnya perlukan kita ada kebolehan menyanyi. Kalau kita tak tira menyanyi, sekurang-kurangnya kita boleh nyanyi lah. Supaya kita kenal pitching, nada tu tak sumbang. Sebab menyanyi ni bukannya macam yang Tambang Murah tu, Everybody Can Fly.
Okey. Kan everyone can fly kan. Dia cakap, asal kau ada duit, kau bayar, kau boleh terbang. Nyanyi tak macam tu. Bidang nyanyian ni, kau kena nyanyi betul-betul. Ya. Bila kau dah boleh nyanyi betul-betul, jadi nada tu tak sumbang, dia tak menyakitkan telinga. Dia umpama macam menyanyi ni macam kita memandu kereta. Memandu kereta kena ada lesen mandu lah. Kita pandu, kalau katakan undang-undang jalan raya kata kita pandu jalan ni sehala. Kalau kita buat dua hala, boleh jadi kemalangan. Itu yang maksud saya tidak harmoni. Bila kamu menyebabkan kemalangan, menyebabkan kerosakan, menyebabkan kehilangan nyawa, kan tak bagus. Kan? Tak bagus. Macam juga bidang seni ni. Kalau kamu nyanyi bagus, kamu nyanyi ikut nada yang betul, kan orang semua jadi suka dan ia tidak merosakkan kita punya kemampuan untuk mendengar benda-benda yang tidak sumbang. Sebab saya sendiri perasan, dan saya ada menulis jugalah, sebab saya ada dengar satu rancangan kartun yang agak popular lokal kita. Tapi kalau awak perasan, dia punya nyanyian tu kadang-kadang tu sebenarnya sumbang. Kan? Sumbang dia tak betul-betul tepat pitching dia tau. Jadi tapi bila pitching tu tak tepat, bila kita dengar hari-hari, kita akan sangka pitching tu jadi betul. Sebab ini terjadi pada diri saya lah. Bila saya balik kampung, anak buah saya yang pasang cerita tu selalu lama-lama saya dengar, macam betul. Tapi bila saya check balik sebenarnya, dah lari. Jadi itu boleh menyebabkan kita deaf tone nanti. Kita pekak nada. Kita tak kenal nada yang betul dan salah. Jadi dekat situ baru saya terfikir balik kenapa dulu RTM akan ban lagu-lagu yang sumbang. Antaranya selain lirik yang eksplisit lah kan. Jadi lagu-lagu yang sumbang. Jadi rupa-rupanya lagu yang sumbang ni, kalau kita dengar dia tak betul, lama-lama dia akan merosakkan kita punya kebolehan menyanyi dalam pitch yang betul. Jadi kalau kita undur balik masa daripada tahun 70-an, 80-an bila RTM selalu jaga gam lagu-lagu yang tidak betul. Perasan tak banyak penyanyi-penyanyi hebat dilahirkan dalam negara kita ni. Itulah hasilnya. Jadi kan sebab tu kita ada banyak penyanyi-penyanyi hebat dalam negara kita ni. Kan itu positifnya. Tapi tadi yang kartun tu kanak-kanak ke yang nyanyi? Kanak-kanak lah. Suara tu. Sebab tu kadang-kadang kita ingat bila kanak-kanak tak kisah, tapi kalau awak tengok kartun kanak-kanak yang Inggeris ke apa kan, diorang nyanyi dengan betul. Betul. Maknanya kalau orang tu tak boleh nyanyi betul, jangan suruh dia nyanyi. Memang memang nak nampak menarik, lucu ke apa kan. Tapi lucu macam mana pun ketepatan dalam nyanyian tu perlu sebenarnya. Mungkin dia boleh gunakan penyanyi yang memang boleh nyanyi dengan betul ke apa kan, untuk tu. Jadi sayang dekat situ. Ya. Begitulah sedikit isu yang berlaku sedang hangat diperkatakan sejak seminggu dua ni. Itulah dia. Tentang orang ni nak jadi penyanyi, ada duit, boleh hire komposer, hire producer buat lagu. Itu jadi dia tak ada beza dengan dia macam everybody can fly. Pasal ada duit, kau boleh terbang kan. Lebih baik buat macam lagu ni. Lagu ni siapa yang dia jual muka je. Suara orang lain. Milli Vanilli. Dulu. Kan. Kalau nak sangat juga ke depan, buat macam Milli Vanilli. Kan. Betul. Alang-alang nak menipu macam tu Duit ada kan. Ya. Tapi dia pun memang berbakat sebenarnya bila dia nyanyi sendiri. Sekarang okey dah. Kalau buat live seorang je lah. Seorang je dah meninggal. Maknanya kita boleh lah buat macam tu sampai meninggal pun tak apa. Lepas PKP ni memang rancak konsert kan. Bermula dengan siapa hari tu? Slam mula-mula kan? Slam. Lepas tu Search lah. Aina Abdul lah kan? UK's tu paling rare tu kan? Kita takkan exist nak ketinggalan. Kan tak ada plan ke apa ke? Gitulah. Kita orang ni sebenarnya hendak buat konsert, nak terlibat sama. Sebab bila tengok orang perform kan, macam orang tengok orang kahwin, teringin pula nak kahwin kan. Jadi kita orang ni pemuzik, artis pun macam tu. Bila tengok konsert dia tengok konsert kita asyik tengok konsert orang, bila pula kita nak buat konsert. Macam tu lah. Macam tengok orang kahwin. Tengok orang kahwin teringin nak kahwin kan. Jadi bila
kata nak buat konsert ni, biasa kita pun teringin nak buat konsert, nak mengadakan konsert tu. Okey, untuk ini jadi saya minta sedikit masa je. Sikit Sikit masa, sikit dah. Kan, kita tak sikit masa untuk kita confirmkan tarikh dan tempat kat mana konsert exist ni kita nak lakukan. Maknanya macam nak ada lah. Lebih kurang macam tu lah. Aduh. So jadi benda ni insya-Allah dapat dizahirkan, dan kita perlukan sokongan daripada peminat-peminat. Inilah isu ni. Isu tu pun isu. Netizen ni dah banyak habis duit konsert ni macam ni lah. Konsert ada. Jadi memang mungkin dah jadi macam tu lah. Semua bersusun. Kan? So jadi rasanya yang datang konsert ni pun mereka yang bukan semua orang pergi konsert. Tapi yang peminat yang setia ni, dia akan berkorban, dan dia memang nak luangkan, bagi dia berbaloi. Jadi bila dia nak korbankan modal dia apa semua, kita kena buat sesuatu yang betul-betul bagus dan berbaloi untuk diorang. Jadi kita kena be fair macam tu. Okey. Macam tu lah. Kita harap something yang lain macam sikit daripada exist ni nanti. Lalang kan. Lalang. Yelah. Banyak kalau fikir-fikir balik kalau satu konsert 300 kan. Bermula daripada Search hari tu, Slam ni, Spider pula ni minggu ni kan. Spider ni. Nasi kembara pula tu. Best tu. Syok paksa boleh tak ni? Ya, kita ubah topik je kembara kan. Pasal saya tak boleh nak pergi. Sakit. Apa? Cuba bagi review sikit. Review saya tengok konsert Hijrah kembara tu. Panorama Jingga. Okey, mula saya ingat lupa sebenarnya kembara ni kan, sebab saya masih yang kuat dalam otak saya tu kembara tu yang arwah Ali, Datuk M Nasir dengan Abang Salan kan. Tiga orang ni bagi saya ialah kembara kan. Tapi saya terlupa yang kembara yang Hijrah ni dia dah melibatkan band member, ada line up yang ada bassist, drama semua kan. So dekat situ lebih ramai anggotanya. Tapi memang betul-betul saya dah terlupa sebenarnya. Tapi bila dia kembali buat ni, tu saya puji lah sebenarnya. Sebab diorang pandai, diorang relatekan dengan filem Kembara Seniman Jalanan. Jadi malam tu saya rasa memang nostalgia keluar balik kan. Maknanya macam memang bagi saya idea yang pintar diorang masukkan tu. Kan, jadi ada satu slot dedikasi kepada Allahyarham Ali kan. Jadi dekat situ slot tu memang menyentuh sebab bagi saya Ali ni memang satu orang yang hebat daripada segi komposisi lagu, arrangement, dan dia juga adalah pemain gitar yang hebat sebenarnya. Kita dalam Malaysia ni sebenarnya dia salah seorang pemain gitar yang awal sebenarnya hebat. Dan dia boleh buat lagu yang bagus sebenarnya. Sebenarnya tadi on the way saya ke sini, saya dengar gitar dia juga sebenarnya. Lagu Saitun Sameon. Lagu Menaruh Harapan tu dia yang main tu. Ya, betul. Dia punya tone tu memang orang tahu itu sendiri dia kan. Dia banyak lagu-lagu yang dia main sebenarnya. Walaupun sebenarnya dia zaman Po Yeye tu. Dia dah main gitar. Lama tau. Dan saya juga baru dapat tahu rupanya dia anggota awal, pemain gitar awal untuk Sweet Charity. Antaranya. So hebat tak hebat tu. So jadi dekat situ malam tu bila selang-seli dengan masuk pula yang Kembara Seniman Jalanan punya mood kan. Memang balik kepada 80-an rasa memang menjadi jadi siapa yang tak datang malam tu memang pada saya rugi juga sebenarnya. Tapi memang best.
Ramai otai datang malam tu. Daripada Singapura, daripada Oh. Singapura pun turun kan. Jadi penuh lah. Rugi. Sayang. Tak apa, sakit kan. Sakit. Lepas ni yang kita buat harap-harap penuhi juga. Tapi dulu saya pergi yang tahun 2015 ke IB tu. 15 ke 16 lah. Saya baik dah pernah pergi lah. Yelah. Yang masa tu Ali ada lagi. Betul. Okay. Bersyukur lah. Tapi yang ni lagu-lagu rare lagi ni. Betul. Kan? Tu yang geram kat tengok kan. Tapi Dato' M. Nasir memang anchor ada. Dia yang menyebabkan nyanyian dia tu mana tak boleh pertikaikan lah saya cakap. Dia lantun je suara dia. Mana segala kekurangan semua tak kelihatan. Dalam last week ke apa saya ada tengok awak punya Facebook Okey. Awak lepak dengan Sa'ari Amri kan. Sa'ari Amri, the legendary Sa'ari Amri of minum teh tarik. Minum teh tarik dengan Abang Johan ni kitchen. Apa yang diborakkan tu? Okey. Dalam pertemuan tu masa tu satu pertemuan yang tak dirancang. Saya datang dengan bekas penulis media hiburan dulu. Siapa tu? Abang Norman Media. No. Media Norman Liverpool. Rock. Rock. Dia antara penulis rock untuk media hiburan dulu. Jadi malam tu masa tu saya balik kerja. Jadi tiba-tiba Abang Norman telefon, kau kat mana? Kat rumah. Kau tunggu rumah, aku datang ambil kau. Ada apa ni kan? Jom kata dia kan. Ni sementara aku dekat sini sebelum dia balik Sabah ke apa kan. Dia tinggal kat Sabah sekarang. So, jadi dia habiskan masa dia jumpa kawan-kawan lah. Sambil nak sembang-sembang kata dia kan. Sembang dunia muzik dan politik lah. Biasa lah kan. Jadi saya memang pengikut tulisan dia. Bila dia dah mula banyak menulis dalam Facebook khasnya kisah-kisah politik kan, dia punya bacaan politik sangat menarik. Mana kita orang sering bertukar pandangan kadang-kadang. Okey dekat situ. Jadi malam tu datang tu bawa rupanya pergi tempat Johan Kitchen, tempat Abang Jo lah. Mana Ampang? Dekat Ampang. Jadi maknanya Abang Jo ni dulu manager Exist dan lepas tu dia jadi manager Slam. So jadi Abang Jo ni banyak juga dia punya keistimewaan. Dia boleh kenal dan dia boleh buat direction untuk buat band. Jadi itu keistimewaan Encik Johan Aziz lah, bukan manager saya tu. So jadi dia dah berjaya buat band dan artis yang berjaya sebenarnya. So itu dia punya rekod dia lah. Okay, malam tu kebetulan duduk pula legenda hidup datang. Komposer Sa'ari Amri. Tu legenda hidup saya panggil. Abang Sa'ari pun dah lupa kan. Kali dah duduk-duduk lama cakap, engkau kata dia. Engkau kata dia. Tu je lah kan. So jadi malam tu kita sembang kan. Saya sementara sempat nak ucapkan apa-apa ke. Waktu tu saya jumpa dia, saya cakap, abang, saya respect awak punya karya sebenarnya kan. Saya cakap, Abang Sa'ari Amri ni, saya cakap, bang, kalau satu hari lah orang tanya kan, muzik Melayu ni, jangan cerita muzik Malaysia, muzik Melayu ni macam mana kan. Kita kalau dulu mungkin bila kita sebut muzik Melayu, kita dah terbayang lagu joget, lagu lagu-lagu lama tu lah, lagu asli lah apa kan. Jadi saya cakap, kalau lagu joget ke apa, tak ada. Kalau orang claim itu lagu Melayu, nanti kalau ada persamaan dengan lagu Jingling Nona, lagu Portugis pun lebih kurang macam lagu joget kan. Kat situ. Jadi yang mana exactly lagu Melayu kan. Saya cakap masa dah berubah sikit daripada 50-an kan, 60-an, 70-an sampai lagu Negaraku pun jadi pertikaian sampai hari ni kan. Kata nak jati diri, tapi lagu pun bukan lagu kita. Katanya lagu diambil dari Terang Bulan. Terang Bulan pula kata lagu tu diambil daripada Mamula Moon, daripada Perancis. Lepas tu kata pula lagu tu lagu daripada Hawaii. Dan sekarang pula, dan kata pula ada lagu tu daripada China. So jadi tu saya cakap, bila
bila dengar balik lagu tu, mungkin tu yang menyebabkan nak cipta jati diri tu susah. Kan? Sebab dia tidak menggambarkan betul-betul kita. Itu komen peribadi jangan marah. Jadi itu pandangan saya. Kan saya cakap tengok macam Singapura pun lagu dia Majulah Singapura, lagu dia ciptaan baru. Ciptaan Zubir. Pak Zubir kan. Lagu tu menyebabkan lagu tu sampai sekarang masih dinyanyikan sebagai lagu kebangsaan Singapura. Walaupun Singapura tu negara dia menggunakan bahasa Inggeris kan sebagai bahasa rasmi, tapi lagu kebangsaan dia Majulah Singapura tu create jati diri orang Singapura. Kan? Betul. Jadi dekat situ. Jadi saya minta perbandingkan je kat situ. Saya tidak komen untuk condemn. Tak adalah minta ubah lagu kebangsaan. Tak ada. Itu pandangan saya. Pandangan peribadi. Macam tu. Jadi kita berpandangan untuk menyampaikan rasa. Itu saja. Okay, jadi itu antaranya. Jadi saya cakap balik pada Sehari Amri tadi, saya cakap bang, satu hari nanti kalau orang cakap lagu Melayu tu macam mana, buka balik je lagu Sehari Amri. Awak dengar balik lagu-lagu ciptaan dia ni. Ini dah pure original lagu Melayu. Satu hari nanti. Kan? Sebab tu benda ni dah terjadi sekarang. Awak tengok. Macam saya rasa radio yang main konsep lagu-lagu 90-an. Banyak lagu Sehari sebenarnya. Kan? Lagu-lagu hit dia. Sampai sekarang lagu exist pun ada. Yang meletup balik kat Indonesia. That's lagu Melayu. Lagu Malaysia sebenarnya. Lagu Melayu. Lagu Melayu yang boleh sampai kat hati banyak orang. Walaupun tak semua orang, tapi hati kebanyakan orang boleh terima lagu-lagu dia. Macam tu. So jadi tak mustahil kalau nak cari jejak lagu Melayu macam mana. Besok antaranya ni lagu Sehari Amri, lagu LY kan. Lagu-lagu ni semua kebanyakannya lekat kat jiwa. Banyak komposer, Fauzi Mazuki, semua orang-orang hebat yang pernah buat ni, Manan Ngah kan. Semua ni. So jadi dekat situ saya cakap paling mudah besok nak tanya lagu Melayu macam mana, tu lagu Sehari Amri kau dengar. Itulah antaranya. Dan satu perkara yang menarik, malam tu saya baru tahu setelah lebih 30 tahun saya baru tahu satu perkara. Sehari Amri baru keluarkan daripada mulut dia sendiri. Sebab setahu saya mungkin setahu awak semua kan, lagu tu ciptaan Rahim Osman. Ya, betul. Penulis lirik dekat sana tulis Allahyarham Megat Ismail Ibrahim. Megat Ismail Ibrahim, orang yang buat lagu Kalau Kau Pikirkan Kau Boleh. Tu lirik dia. So jadi lepas buat lagu Untukmu Ibu, saya rasa lepas tak lama lah tu Allahyarham Megat Ismail Ibrahim meninggal dunia kan. Maknanya dia ada kenangan lah yang ditinggalkan. Jadi kita pun bangga. Jadi kita pun rasa macam okey, mungkin dah tak ada rezeki untuk dia sambungan. Tapi rupa-rupanya bila lepas 30 tahun ni baru saya tahu. Penulis lirik untuk lagu ni bukan nak kata 100% lah. Tapi Sehari Amri bagi tahu, dia cakap dalam 70% dia buat lirik tu. 70% lagu Untukmu Ibu tu lirik daripada dia. Okey, jadi saya tak pertikaikan sebab exist sendiri. Sewaktu kita datang KL, kita pernah menumpang dekat rumah Arwah Abah Rahim tau. Arwah Abah Rahim, Abah Rahim ni dia antara komposer yang popular pada akhir 80-an dengan awal 90-an. Kan, dia banyak cipta lagu-lagu yang dahsyat lah senang cakap. So jadi dekat situ kita pernah duduk rumah dia. Dan jadi rupa-rupanya masa Sehari Amri datang KL, masa dia mula menjajakan lagu dia, jadi Sehari pun rupanya pernah ditumpang kat rumah Abah Rahim. Itu kisahnya. So, jadi itulah logiknya dengan timeline waktu tu. Kan, jadi cerita dia, kalau ingat lagu Sehari Amri yang pertama yang saya dengar, lagu Pasti kumpulan Mega. Lagu tu memang sedap kan. Dia jadi track nombor 10 lah masa tu. So jadi lagu tu jadi macam hit kedua lah. Hit kedua setelah Sekuntum Bunga Sakura. Yes, untuk album pertama Mega. So jadi dekat situ rupanya
Sari Amri ni ditumpangkan kat rumah Abang Rahim untuk mungkin belajar tentang composition ke apa kan. Jadi ilmu-ilmu daripada Abang Rahim lah juga, dan menumpang kat rumah Abang Rahim. So jadi dekat situlah menurut Sari Amri satu hari dia buat lagu untuk exist. Lagu untuk menghibur tu lah asalnya. So jadi bila dia buat tu arwah Megat Ismail Ibrahim ni, dia banyak bergerak dengan Abang Rahim, memandu lah. Jadi daripada KL pergi JB, saya ingat lagi masa Abang Rahim kita buat demo lagu untuk menghibur tu, Abang Rahim tu datang dengan arwah Megat. Jadi dia berdua. Jadi arwah Megat ni lah yang tukang bawa kereta. Jadi Abang Rahim ni menemankan dia, senang cakap arwah Megat ni menemankan Abang Rahim lah bergerak sampai selatan, pergi utara semua. Jadi arwah Megat ni yang bawa kereta tu kebanyakannya. So jadi dekat situ bila lagu tu dah ada arrangement dia, Abang Rahim ambil demo tape tu bawa balik sepanjang jalan tu, katanya yang buat lirik arwah Megat ni lah. So jadi apabila lirik tu siap, menurut cerita Sari Amri, Abang Rahim tak puas hati. Abang Rahim macam cakap, tak jadi lirik ni kan, macam tu ikut cerita dia lah. Malam tu juga dia minta Sari, sebab Sari tinggalkan dia waktu tu. Kan Sari ada tumpang kat rumah dia. Dia minta Sari, baiki lirik ni ke apa, kau tukar baru ke apa. Jadi Sari pun buatlah lirik tu, buat lagu untuk menghibur tu dari mula sampai habis. Ikut dakwaan Sari, dia kata 70% lirik saya, kata dia. Hanya 30%. Okey, kalau dekat situ, kalau awak buat 50% pun awak dah layak untuk share sebenarnya. Sharing lah kan. Maksudnya, jadi Sari dia cerita lah, ikutkan dia nak bagi share si arwah Megat pun cakap share lah nama kan. Jadi dekat situ Sari Amri mungkin dia rasa hutang budi tumpang kat rumah Abang Rahim. Kan kalau benda macam ni tak mustahil pada saya. Sebab orang ni mungkin dia jangan tak apa, ambil semua atas nama awak. Bukannya dia jual mahal, tapi pada saya rasa hormat dia pada Abang Rahim. Kan? Dan lagi satu mengenangkan arwah Megat kan, dekat situ sebagai sahabat. Jadi dia mungkin hadiahkan saja lagu tu, letak nama arwah Megat saja. Sebab mungkin Sari dah yakin yang dia akan jadi komposer yang hebat dan besar. Mungkin dia yakin dah dekat situ. Sebab benda tu umpama macam buat lagu ni pun kadang ada macam unsur macam kita buat sedekah. Kita bagi sikit dekat orang, Allah bagi lagi banyak kat kita dengan komposisi yang baru, yang bagus-bagus kan. Itu yang terjadi sebenarnya. Sebab benda ni tak mustahil lah pada saya. Sebab macam saya bagi contoh benda lain yang saya tahu, lagu Rindu Serindunya. Lagu kalau awak tengok dekat situ, lagu Eddie Hamid, lirik Mantoba, arwah Mantoba. Jadi saya pun tak tahu masa mula-mula tu lah. Saya pun macam, dahsyatnya Abang Man punya lirik ni, saya siap berduduk dengan dia berbual. Macam mana Abang boleh keluar lirik benda ni macam ni kan. Sehinggalah bila kita orang record lagu Dirantai Digelangi Rindu Dirantai Digelangi Rindu ni lagu ciptaan Eddie Hamid. Lirik masa kita orang nak masuk vokal tu dah datang. Si lirik kat situ tulis Mantoba. Kan, tapi saya ni bukan saya ni biadab saya tak biadab. Tapi saya ni jenis sayang pada satu-satu melodi kalau lirik tu tak support dengan lagu tu sebenarnya. Jadi saya rasa macam sayang, patut boleh buat lirik yang lebih bagus. Jadi dekat situ saya komplain. Saya masa tu saya tak tahu yang lirik tu sebenarnya tulisan Eddie Hamid juga. Kan. Sebab saya tahu pun akhirnya bila arwah Mantoba bagi tahu. Sebenarnya dia dah bagi tahu, dia cakap abang tak tulis pun sebenarnya semua Eddie, tapi Eddie tu kawan abang. Sebab tu dia kata macam tu lah. So jadi malah masa lagu tu saya tak puas hati dengan lirik yang asal tu, saya minta arwah Lolok, sebab arwah Lolok selalu ada dekat studio Menora masa kita record tu. Jadi arwah Lolok ambil masa dah lebih kurang sejam je lirik lagu tu, terus siap. Dia datang balik kan untuk kita record, terus bagi. Dia cakap okey, cerita dia macam gini. Dan arwah Lolok walaupun 100% dia buat lirik tu, bagi dia macam tak apalah, letak nama
Mantoba sekali kata dia. Kan? Dan kalau kita tengok lagu Eddie Hamid, lirik Mantoba / Rosman. Jadi Lolo dia gunakan nama Rosman untuk lagu Dirantai di Gelang Rindu. Sebenarnya lirik tu 100% dia buat. Tapi mungkin dasar setia kawan dan rasa sedekah. Sedekah. Sebab dia tahu dia akan buat benda yang banyak. Dia kata apa sih? Aku nak share dengan Abang Man. Jadi yang kita tahu macam tu sebenarnya Lolo pun tahu rupanya. Yang sebenarnya Eddie Hamid ni banyak bersedekah juga benda-benda macam ni. Jadi Eddie Hamid ni pada saya dia orangnya sangat baik. Dia apa, walaupun lagu tu dengan lirik tu dia buat, tapi dia setia kawan dia dengan arwah Mantoba tu sampai lirik tu dia letak nama Abang Man. Makna cara dia, mungkin dia nak bagi duit direct macam gitu. Dia tak ada sangat apa waktu tu kan. Tapi bagi dia kongsi sama-sama. Bila ada pendapatan pada royalty, Abang Man pun dapat. Jadi sama-sama promosikan lagu tu. Itulah contohnya. Jadi macam tu juga Dirantai di Gelang Rindu. Kalau Eddie Hamid tu sanggup sedekahkan bahagian dia, kenapa Lolo tidak? Jadi Lolo pun sedekahkan macam tu. Tapi benda-benda macam ni kena serius lah. Macam masa saya duduk dengan Sa'ari pun ada. Sa'ari bagi tahu. Kadang-kadang orang ni ambil lagu dia, tapi bila ubah satu perkataan je dah masuk share lirik. Kalau saya janganlah macam tu kan. Kalau nak kira macam tu, lagu Lolo tu masa buat dengan Exist tu berapa banyak saya ubah lirik-lirik tu kan. Kalau ubah satu perkataan ke, ubah sampai 10%, 20%, saya tak akan masuk share. Bagi saya itu hak kau. Dia lagi taklah. Lolo minta nama saya masukkan, macam lagu Julia ke apa kan. Tapi saya cakap tak payah Lolo, semua taruh nama kau. Bagi saya tu something yang bagi saya, aku hanya ubah satu dua perkataan, termasuk lagu Alasanmu semua. Memang banyak aku akan masuk campur sebab ini band aku, itu je. Aku nak korang terima, aku ubah perkataan ni apa kan. Tapi aku tak perlu masuk share dalam ciptaan lirik tu. Bagi aku pun ikut macam diorang. Kita buat something yang untuk lebih baik dan anggaplah itu satu sedekah. Tadi itulah kebaikan Sa'ari Amri ya. Sama dengan Eddie Hamid, dengan Lolo kan, semua ni. Tak berkira kan. Tak berkira. Yang mana akhirnya, orang ni jadi orang yang berjaya. Sebab kalau kita nak ilmu dia, kan, ilmu diorang ni, orang-orang hebat ni, kita kena ikut kebaikan diorang juga sebenarnya. Betul. Macam itulah. Alhamdulillah ya. Sudah panjang lebar kita telah ceritakan pada hari ini. Akhirnya kita dapat bertemu kembali ya. Harap-harap betul lah ni episod 17. Jadinya kita tengok minggu depan kan. Kalau salah kita betulkan balik Minggu depan katanya tak tahulah kita ada konten special ke kan. Kalau jadi kan. Jadi tunggu je lah. Tunggu. Jadi tuan-tuan dan perempuan, sampai situ saja. Musrat Channel YouTube pada kali ini. Bagi yang belum subscribe tu, subscribe dulu ya. Dan kita perlukan sokongan untuk agar kebaikan, cita-cita kebaikan manusia ni tersebar luas. And tercatat dalam sejarah. Sejarah ini semua sejarah ditulis oleh orang-orang yang menulis. Jadi macam sekarang ni kita tak menulis, kita merakamkan. Sejarah dirakam oleh orang-orang yang membuat rakaman. Ya. Kurang sikit dia punya penyelewengan. Sebab nampak real kan, real. Kalau tulis, orang lain yang tulis, banyak tak betul. Tak betul. Dia mungkin tak tersampai maksud yang kita nak sampaikan. Betul. Contoh tadi. Sebab menulis lagi susah berbanding merakam macam ni sebenarnya. Sebab tu kita salut orang-orang yang boleh menulis sehingga maksud dia jelas dan sampai. Salut dengan penulis. Tapi payah tebal lah nanti. Tebal. Sebab tu kita kena suka pula membaca. Tak boleh sambil buang. Kalau buang sambil dengar rakaman ni boleh. Ya. Itu je different dia, kan? Okey tuan-tuan perempuan Selamat jumpa lagi. Bye-bye.